يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرشد أمته إلى الإيمان وخوفها من المخالفة الملك الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قال الله تعالى في قرآن العزيز: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وثبت لساننا واهب قلبنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعلنا فتوح العارفين وفهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. رب يسر ولا تعسر، رب يسر ولا تعسر، رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان، أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان، أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار، سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار، عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم لا تجعل سهلا إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزنا إذا ما شئت سهلا. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، الحمد لله ثم الحمد لله. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan limpah dan rahmat Allah, mudah-mudahan kita sama-sama diberikan Allah Subhanahu wa taala kehidupan, ketenangan hati, diberikan ketenangan jiwa. Jadi pada malam ni seperti biasa kita teruskan lagi kuliah-kuliah seperti biasa, mana kita berada di dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di dalam majlis-majlis ilmu, majlis yang ada padanya hidangan-hidangan Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama bermuzakarah, kita mengingati, mudah-mudahan kita sentiasa mendapat pujian-pujian di sisi para malaikat.
mana malaikat sentiasa memuji kepada makhluk ataupun hamba-hamba Allah yang duduk di dalam majlis-majlis zikir, yang duduk di dalam majlis-majlis ilmu. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, jadi kita akan meneruskan kuliah-kuliah kita, mana untuk seperti biasa saya susun, mana mengikut kepada pendakwah-pendakwah yang nanti yang kita undang, Jadi untuk makluman menurut makluman ada sedikit perubahan jadual, mana berkaitan dengan kuliah, tapi macam mana pun, mana setiap hari kita akan ada berkuliah di sini. Kita penuhkan kita rumah ataupun kita perlukan majlis-majlis ilmu ni, memandangkan kita di masjid, di surau-surau mula telah dibenarkan untuk mengadakan kuliah-kuliah agama. Telah pun ada kuliah-kuliah agama. Jadi insya-Allah mana untuk surau kita ni, mana kita akan teruskan seperti biasa. Cuma ada perubahan-perubahan jadual saya dengan abang saya, mana dengan Ustaz Muhammad. Jadi untuk hari Ahad, untuk hari Ahad tu nanti, di mana jadual biasanya diisi oleh Ustaz Muhammad, tapi dia minta buat kuliah subuh pada hari Sabtu. Jadi mana hari Sabtu, mana selepas daripada subuh, mana kita ada kuliah subuh yang akan dipimpin oleh imam besar lah, semester. Mana jadi untuk hari Ahad tu, Ahad malam Isnin, saya dah cuba carikan daripada penceramah undangan lah, tapi kita akan penuhkan, mana setiap hari Ahad tu ada, dan kita akan ada banyak guru sebenarnya. Saya dah kira semua yang akan berikan kuliah dekat sini, mana lebih kurang ada, termasuk saya dengan Ustaz Khairul Anam dan juga Ustaz Muhammad, ada lebih kurang tujuh orang guru di sini. Jadi insya-Allah, jadi kita dapat memperbagaikan ilmu-ilmu yang ada. Kalau sebelum ni saya buat kerana kita memenuhkan masa disebabkan PKP. Jadi disebabkan saya pun ada jadual di masjid-masjid yang di tempat lain. Namun mana saya ada ambil hari Isnin minggu pertama dengan hari Ahad malam Isnin, di minggu yang pertama, minggu yang ketiga. Dan insya-Allah saya juga akan buat kuliah duha, mana kuliah duha pada hari Ahad, mana pukul 9. Ni tuan-tuan, kalau boleh kita surau ni, mana kita nak penuhkan dengan majlis-majlis ilmu, mana persediaan kita dalam kita menghadapi segala, mana kita menghadapi untuk kita mencari bekalan akhirat kita, mana kita duduk dalam majlis ilmu ni, kita minta niat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita pegang hadis yang telah saya bacakan yang lepas-lepas tentang kelebihan-kelebihan orang yang duduk di dalam majlis-majlis ilmu. Orang yang duduk, yang Nabi SAW, Nabi memberikan jaminan kepada orang-orang yang sentiasa hadir di dalam majlis ilmu, yang akan mendapat rahmat dan akan mendapat kebaikan yang begitu luas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana walaupun dia tak mendengar, walaupun dia datang tu niat dia lain dan sebagainya, tetapi disebabkan duduk di dalam majlis ilmu, Allah pasti akan mengampunkan akan dosa-dosa dia. Jadi ni yang kita nak, tuan-tuan. Mana orang kita nak masuk syurga ni, bila kita nak masuk dalam syurga, orang dalam syurga semuanya adalah orang yang mendapat keampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Jadi untuk kita nak mendapat keampunan di sisi Allah, jalan yang paling baik ataupun jalan yang paling mudah, kita duduk je dekat dalam majlis-majlis ilmu. Kita duduk di dalam majlis-majlis, adanya majlis yang mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah saya sedang menyusun sedang menyusun ada yang kita ambil daripada ustaz, daripada Merlimau pun ada, mana daripada Kandang, daripada Semabu. Jadi semuanya adalah guru-guru dari penceramah-penceramah ataupun yang saya undang daripada dalam negeri lah. Setakat ni kita tidak ada ambil daripada keluar negeri lagi, mana luar daripada Melaka. Jadi insya-Allah mana apapun tuan-tuan, mana kita akan penuhkan, mana, dan insya-Allah akan mana mungkin dalam minggu ni saya akan siapkan ataupun untuk papan iklan, untuk papan iklan yang sama ada TV ataupun monitor board tu, yang akan memaparkan penceramah-penceramah kita ataupun guru-guru yang mengajar sepanjang hari. Kita akan paparkan, jadi nanti setiap hari kita akan update, mana, dan kalau dapat insya-Allah mana kita buat sini surau dah buat grup surau An-Nur. Kita akan updatekan kuliah-kuliah, majlis-majlis yang akan kita buat untuk surau ni, kita penuhkan dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi tuan-tuan, mana apapun, mana itu terpulanglah, mana sekarang ni kita peluang untuk kita nak pergi untuk menuntut ilmu tu banyak dah. Jadi apapun, mana Nabi SAW menyatakan, man salaka tariqan ila talabil ilmi sahhalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mempermudahkan urusan-urusan dia dalam menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan urusan dia masuk dekat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan memudahkan jalan dia untuk masuk syurga Allah taala. Tuan-tuan, kita kena ingat, mana seingat-ingatnya kita, mana kita pasti kena ingat bahawa kita ni pasti akan mati. Bila kita mati, kita akan disoal, ditanya. Jadi kita akan membawa segala amal-amal kita. Kalau boleh kita nakkan bahawa amal-amal yang kita bawa ni biar kita jadi orang kaya, tuan-tuan. Biar kita jadi orang yang benar-benar kaya bila bawa dengan amal-amal soleh. Jangan kita jadi orang miskin, jangan kita jadi orang yang papa. Kenapa? Nanti bila dekat akhirat nanti, mana apabila kita berada di yaumul qiyamah, mana ada orang yang akan jadi muflis. Itu yang kita takut. Ada orang yang akan jadi muflis. Ada orang yang akan jadi papa kedana disebabkan amal-amal yang dibuat dekat dalam dunia ni, mana ada orang lain ambil alih. Ada orang ambil. Ada orang yang ambil. Kenapa? Sebabkan mungkin dekat dalam dunia ni ada dia masalah dengan orang ramai. Kita hidup bukan seorang-seorang, kan? Kita hidup di banyak, kita bermasyarakat dan sebagainya. Jadi kalau boleh, mana bila kita balik sana, kalau diambil amalan kita orang lain, masih ada baki lagi. Jangan kita mana habis langsung, tak ada apa lagi yang kita nak, melainkan kita menanggung dosa-dosa yang tengah kita buat orang lain. Jadi yang pernah kita zalim orang lain. Jadi sebab itu mana kita koleksikan, kita penuhkan mana ruang-ruang ini dengan kita hadir kepada majlis-majlis ilmu, kita solat berjemaah. Jadi insya-Allah mana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan kebaikan di dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa menurunkan rahmat di dalam kehidupan kita sampailah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi kita sambung lagi pada malam ni. Tajuk kita iaitu tadabbur, tadabbur dalam surah Yasin. Dalam surah Yasin kita masuk pada malam ni pada ayat yang ke-36, iaitu
bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan pada ayat yang sebelum ni, ayat yang ke-33 dan 34, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu bukti yang Allah suruh kita lihat, yang Allah suruh kita pandang. Bukan kita setakat kita pandang kita dengan ainul basar, dengan mata hati. Bukan kita pandang dengan ainul zahar, dengan mata yang mata yang kasar. Kita tengok pada mata hati. Allah Subhanahu wa taala kata wa ayatul lahumul ardul may. Dan ada tanda-tanda yang telah aku tunjukkan, yang telah terbukti. Bumi kita ni daripada bumi yang kering kontang, yang mati, tak ada apa-apa, fa ahyainaha, kami telah menghidupkan dia. Fa akhrajna, bukan saja hidup, kalau hidup je tak guna juga, maka akhrajna, kami telah keluarkan daripada bumi itu dengan air tadi, dengan kehidupan yang ada tadi, berbagai-bagai habbah, berbagai-bagai tanaman-tanaman, benih-benih, yang mana saya dah sebutkan tuan-tuan, mana ramai orang yang kadang-kadang tak tahu benda sebelum sebelum kita dapat makan merasa dan kita tahu ini pokok rambutan ke, pokok durian ke, pokok anggur, pokok apa ke, semua tu, itu semua mana datuk nenek moyang kita yang beritahu. Kita hari ni dapat rasa sebab mana orang tua-tua kita dulu ada tanam. Kalau kita tak tanam, kita pun tak merasa. Jadi ni tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala kata bukan sekadar Allah turunkan padanya hujan yang menghidupkan pada bumi ni tadi dengan air, bahkan Allah mengeluarkan daripada bumi dengan segala biji-bijian, tanam-tanaman, benih-benihan, yang mana padanya faminha yakulun, yang padanya mana kamu makan, yang kamu minum. Kemudian Allah kata waja'alna fiha jannat, dan kami jadikan padanya dengan kebun-kebun itu, dengan habbah itu tadi, maka terbentuklah lahirnya ataupun keluarnya mana kebun-kebun, kebun Pak Mamat, kebun ni, kebun tu, kebun banyak yang ada padanya tanaman-tanaman, buah-buahan, yang mana manusia dapat hasil. Kita tengok tuan-tuan, dekat Raub dia tanam pokok durian musangking, itu mana dia teroka secara haram, pun setahun berapa juta dia boleh untung. Kita nak cerita bagaimana dengan habbah ni juga, mana dengan turunnya air, dengan adanya air, Allah turunkan hujan, kemudian Allah tumbuhkan padanya habbah, biji-biji benih ni, dan dia hidup. Maka pada ketika itu manusia dapat manfaat, dengan dapat hasil, dapat jual, dapat makan. Inilah mana nikmat tuan-tuan, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan, nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala pesankan wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika sekiranya kamu nak menghitung nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kamu, nescaya kamu tak mampu nak menghitung. Tak mampu kamu nak menghitung akan nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi tuan-tuan, ini yang Allah sebutkan, mana adanya pohon-pohon ataupun kebun-kebun, seperti kebun yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran ini, iaitu Allah sebutkan seperti kebun-kebun kurma, nakhil, begitu juga dengan kebun inab, buah anggur, dan banyak lagi kebun. Wa fajjarna fiha minal uyun, yang mana kami pancarkan kepadanya akan air-air mata air. Mana buah pokok-pokok tadi mendapat sumber-sumber air daripada bawah tanah. Walaupun tempat itu tempat bukit tinggi, kita tengok bukit yang tinggi, tapi dia dapat sumber, dapat air untuk dia hidup. Ini tuan-tuan, kenapa Allah dah sebut fajjarna, kami pancarkan di dalamnya
di dalam bumi itu akan minal uyun, daripadanya akan mata air, yang mana walaupun mana pokok tu duduk atas puncak gunung sekalipun, dia duduk pada atas bukit sekalipun, mana tetap dia dapat merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala air. Kerana air tadi, mana akar-akar tadi akan cari sumber-sumber dalam tanah itu dengan uyun, dengan air, sumber-sumber air yang Allah dah jadikan, yang Allah berikan rezeki itu kepada tumbuh-tumbuhan tersebut. Dan dengan itu kita dapat manfaat daripada pokok ataupun buah-buah yang keluar daripada pokok yang kita tanam, sama ada dia tumbuh sendiri ataupun kita tanam. Ini tuan-tuan, Allah jadikan setiap dalam alam ni dia berputar. Allah Subhanahu wa taala jadikan setiap ada alam ni semua orang dapat manfaat. Dia ada putaran dia. Bermula kita kata Allah turunkan air, kemudian daripada tanah yang mati Allah hidupkan dengannya adanya tumbuh-tumbuhan, rumput dan sebagainya. Daripada rumput kita dimakan oleh, mana kita tak makan rumput, jadi kambing makan, lembu makan. Kemudian kita jaga daripada lembu tadi, kita dapat manfaat dia daripada susu dia, kita dapat manfaat daripada daging dia, kita dapat manfaat daripada kulit dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatur kehidupan manusia itu cukup cantik. Allah Subhanahu wa taala mengaturkan kehidupan kita ni cukup cantik, tuan-tuan. Sebab itu mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita berfikir. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di mana liyakulu min samarihi, supaya dapat mereka makan sebahagian daripada buah-buahan yang Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan daripada habbah-habbah ini, wa ma amilathu aidihim, dan apa yang mereka usahakan dengan tangan mereka sendiri. Sama ada pokok itu tumbuh, mana dia tumbuh atas kehendak Allah Subhanahu wa taala ataupun diusahakan sendiri, maka Allah ingatkan afala yashkurun. Maka Allah kata, tidakkah mereka berterima kasih? Tidakkah kamu bersyukur dengan apa yang telah berapa banyak Allah kata di kalangan kamu ni orang-orang yang bersyukur, sedangkan Allah dah bagi nikmat kita apa yang kita tak dapat dalam dunia, tuan. Allah sebut kata apa yang kamu tak dapat, yang tak cukup dalam dunia ni, semua ada. Air ada, makanan ada, semua Allah jadikan hanya dekat dalam dunia ni, tuan. Kalau kita dekat planet lain, dekat mana, Allah tak sebutkan benda itu dekat, hanya planet bumi je yang Allah jadikan tumbuhkan segala tumbuh-tumbuhan supaya kita dapat manfaat daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan. Tapi Allah kata afala yashkurun. Adakah tidak kamu daripada orang-orang yang bersyukur? Jadi mana Allah Subhanahu wa taala suruh kita bersyukur. Bagaimana kita nak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita? Iaitu dengan kita mengabdikan diri kita kepada Allah. Allah dah bagi dah macam-macam dah. Kita tengok ada yang kita, kalau dekat Malaysia ni, bukan kata banyak orang mati yang makan sebab makan. Di Malaysia banyak orang mati sebab makan, bukan mati tak makan. Kalau tempat-tempat lain kita tengok negara-negara yang miskin, negara yang tu banyak mati sebab tak dapat makan. Di Syria contohnya berlaku peperangan sampai tak ada makan. Ada sampai kadang-kadang anak-anak ni kutip daun, makan daun kering. Tuan-tuan. Ada yang sampai tahap bila musim sejuk. Makan daun kering. Kita ni, ya Allah, semua memang buncit-buncit perut menyandau memang buncit perut semua. Jadi mana tuan, berapa banyak yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita nikmat. Jadi Allah kata apa? Afala yashkurun. Tidakkah kamu menjadi orang-orang yang bersyukur? Tidakkah kamu nak jadi orang yang bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan?
Ya, jadi kalau tak manak juga bersyukur, tuan-tuan tak tahulah. Jadilah mana antara tanda-tanda bagaimana kita bersyukur, mana kita menjunjung segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan segala mana apa yang Allah kurniakan kepada kita. Kita jadikan bumi Allah Subhanahu wa taala ni tempat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Jadi sebab itu tuan-tuan, mana menurut kepada pendapat para ulama bahawa hukum kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ni adalah merupakan satu kewajipan. Hukum kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada ni wajib. Bukan harus, bukan sunat. Ya, sebab itu siapa yang tak bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah kata apa? Wala in kafartum, siapa yang kufur dengan nikmat aku, maka inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azab aku tu teramat-amat pedih. Ya, Allah sebut lasyadid. Ya, syadid tu mana amat-amat pedih. Ya, bagaimana dia punya azab dia, wallahu alam. Mungkin ada dunia pun ada orang dapat. Mungkin dekat akhirat dah tentu lagi lah. Ya, jadi sebab itu mana segala apa yang kita perolehi, apa yang kita dapat dekat dalam ni, rupanya dia tak ada percuma, tuan-tuan. Ya, kita nampak hakikat macam percuma, tapi dia tak percuma. Dia akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu nanti. Melainkan siapa? Orang yang bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Dan bila kita bersyukur, mana Allah Subhanahu wa taala kata, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, aku akan tambah lagi nikmat-nikmat yang kuberikan kepada kamu. Jadi ni mana jalan untuk kita bersyukur kepada Allah. Mana kita datang majlis ilmu, kita datang majlis-majlis yang ada padanya pengampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung pada ayat yang ke-36 daripada surah Yasin. Firman Allah Subhanahu wa taala, Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Baik, jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Subhanallazi, maha suci Allah. Ya. Makna Allah Subhanahu wa taala dah bagi tahu kepada kita ni keadaan bumi macam mana, aku jadikan ni, aku jadikan buah-buahan, aku jadikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri memuji pada dia, maha suci Allah. Allahu akbar. Ya. Allah yang menjadikan pada kehidupan manusia, Allah yang menjadikan kepada kita dengan segala kehidupan yang ada dalam dunia ni kita boleh dapat manfaat. Namun dekat situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan Subhanallazi, maha suci Allah yang telah menjadikan allazi khalaqal azwaja kullaha, yang telah menjadikan semuanya berpasang-pasangan. Ya. Allah Subhanahu wa taala jadikan di dalam dunia ni semua ada pasang-pasangan, tuan-tuan. Daripada manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, apa saja makhluk yang Allah Subhanahu wa taala jadikan, semuanya adalah dalam keadaan berpasang-pasangan. Kita kalau tanam pokok rambutan, ya, mana kita kata ada pokok rambutan jantan, ada pokok rambutan betina, ya, wallahu alam, macam mana dia tahu, wallahu alam lah. Mungkin yang pokok rambutan jantan tu dia tak buah dah, yang betina tu mungkin dia berbuah, wallahu alam. Tapi orang tu kata macam tu. Ya, jadi mana begitu juga mana pokok-pokok yang lain. Mana kita kata contoh pokok korma. Kalau pokok korma, tuan-tuan, dia mesti ada korma jantan dengan betina. Kalau kita tanam pokok korma betina je, memang dia takkan keluar buah. Ya. Sebab kajian dah buat. Ya, kalau dia jantan lagi tak keluar buah. Ya. Kenapa? Makna daripada pokok itu berlakunya pendebungaan.
Ya, daripada bunga-bunga yang keluar daripada mayang-mayang daripada pokok kurma jantan tadi, maka dibawa oleh kumbang, dibawa oleh lalat, dibawa yang ambil hinggap dekat itu, kemudian diletakkan dekat pokok betina. Ya, maka jadilah persenyawaan mana buah-buah. Kita tengok tuan-tuan, betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala jadikan. Ya, mana saling ada bantu membantu. Ya, kalau kita tak dapat makan buah kurma kalau tak buat macam tu. Ya. Kalau kita kata tak ada berlaku proses yang macam tu, Allah Subhanahu wa taala tak tentukan proses yang macam tu, mana sudah tentu kadang-kadang kita tak dapat nak makan buah yang macam tu. Ya. Kerana Allah Subhanahu wa taala dah kata bahawa telah aku jadikan segala-galanya dalam dunia ni semuanya mana azwaja, ada dia punya pasang-pasangan, kullaha. Kalimah kullah ni adalah boleh dikatakan overall, semua sekali. Ya. Boleh dikatakan semua sekali yang Allah Subhanahu wa taala jadikan yang ada di atas bumi ni adalah dalam keadaan berpasang-pasangan. Maha suci Allah. Allahu akbar tuan-tuan. Ya. Allah Subhanahu wa taala nak beritahu kepada kita. Mimma tumbitul ard, iaitu apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Ya, mana apa yang ditumbuhkan, tumbitu daripada apa yang tumbuh daripada bumi ni. Maknanya Allah Subhanahu wa taala kata hasil yang tumbuh daripada bumi ni adalah disebabkan berlakunya pasangan-pasangan antara jantan betina dan sebagainya. Termasuklah manusia. Ya, kita jaga kambing, kita jaga lembu. Kalau jaga apa sekalipun tak ada jantan betina, lembu pun tak boleh hidup juga. Ya. Dia takkan beranak. Bagi manusia, kalau tak ada perempuan, tak ada lelaki pun tidak ada manusia dekat dalam dunia ni. Kalau semua manusia ni perempuan dia, tak ada lelaki, mana tak boleh jadi juga. Jadi sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan kalimah kullaha. Ya. Mana dalam usul fiqh dia kata kul itu menunjuk, kullah itu menunjukkan kebanyakan, keseluruhannya. Tapi ada juga yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dalam keadaan yang tidak berpasangan, tapi kebanyakannya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang esa, yang tunggal. Ya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak ada beranak dan Allah tidak diperanakkan. Ya, dan tidak ada yang ada persamaan dengan sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Yang lainnya semuanya dijadikan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berpasangan. Sebab Allah sebut kalimah dekat dalam bumi. Orang kata, Ustaz, kalau macam tu malaikat pun ada jantan betina. Malaikat dia asal dia bukan bumi. Malaikat tu Allah jadikan di langit. Ya, cuma Allah tugaskan ada malaikat yang diturunkan di bumi. Jadi dia berasingan lah. Dia yang Allah kata ni di bumi, mimma tumbitul ard. Daripada apa yang kami tumbuhkan daripada bumi-bumi ni semuanya ada berpasang-pasangan. Wa min anfusihim, dan oleh diri mereka sendiri. Mana pada diri kita sendiri pun ada juga mana berpasang-pasangan. Wa mimma la ya'lamun, dan apa yang tidak mereka ketahui. Ya, Allah sebutkan apa yang kamu tahu, apa yang kamu tak tahu, mana sebenarnya Allah jadikan setiap makhluk yang ada dalam dunia ni semuanya dalam keadaan ada dia punya pasangan-pasangan dia. Ya, sebab itulah dia jadi kembang biak, dia menjadi mana merata. Ya, bermula daripada satu Adam, Allah jadikan Hawa. Bila Allah turunkan Adam dekat bumi ni, mana akhirnya manusia berkembang biak. Ya, berkembang biak sampai dah kepada hari ni. Dan begitu juga kita tengok masa binatang pun. Ya, sebelum adanya binatang yang namanya lembu ke unta ke apa, mana Allah jadikan kambing dulu. Atas dunia ni Allah jadikan kambing dulu. Dan kambing itu
mana ada juga pasangan-pasangan dia. Dan manusia yang mula-mula menternak kambing itu adalah mana Habil. Habil adalah orang yang menternak kambing yang pertama, yang mula-mula ternak kambing. Jadi mana Allah Subhanahu wa taala jadikan dengan sebab kambing itu dia berkembang biak. Sebab apa? Sebab Allah kata apa? Khalaqal azwaj. Telah dijadikan dalam keadaan hidup yang berpasang-pasangan. Baik. Iaitu Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan maha suci Tuhan yang menjadikan makhluknya. Makhluk ni bila kita sebut masi wallahi al makhluqat, selain daripada Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah makhluk. Masi wallah, selain daripada Allah, apa sahaja yang baharu semuanya adalah makhluk. Setiap yang baharu. Apa maksud baharu? Daripada tiada kemudian diadakan. Itu maksud baharu. Kita baharu. Malaikat baharu. Walaupun ada malaikat yang tak mati. Syurga baharu. Makna pada yang dia adalah makhluk. Kenapa? Sebab dia dijadikan daripada tiada kemudian dia diadakan. Cuma kita dalam proses mana manusia ke makhluk yang ada dekat dalam dunia ni, daripada tiada kemudian kita diadakan, daripada ada kemudian kita ditiadakan, kemudian dibangkitkan semula oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni makhluk. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi ni semuanya berjenis-jenis dan berpasang-pasangan dengan pelbagai jenis. Kita tengok contoh kambing je tuan-tuan. Kambing berapa banyak jenis kambing. Kambing bola, kambing biri-biri, kambing tak kita sendiri pun janapari lah apa, kita pun tak tahu jenis kambing. Lembu pun sampai ada lembu nama Chevrolet pun ada. Mana macam-macam jenis lembu, macam-macam. Kemudian kita tengok pokok-pokok pun berapa banyak jenis pokok, spesies-spesies pokok yang ada. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala jadikan semuanya berbagai jenis supaya kita dapat manfaat daripada apa yang ada. Kemudian mana Allah Subhanahu wa taala jadikan juga dengan tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok, buah-buahan yang berbagai-bagai yang semuanya berpasang-pasangan. Sama ada buah-buahan ke yang kecil, yang besar. Allah Subhanahu wa taala jadikan makna ada pokok yang besar, ada pokok yang kecil. Mana Allah Subhanahu wa taala jadikan gemuk, kurus. Jadi tuan-tuan, dalam dunia ni bila kita tengok tak ada satu pun yang Allah jadikan mana tak ada dia punya pasangan dia, melainkan ada dia punya kata lawan dia. Ada kata lawan dia. Mana meja kecil, lawan dia meja besar. Mana kalau kita kata kepala kecil, ada kepala besar. Hati kecil, ada hati besar. Jadi semuanya ada. Allah jadikan. Ini yang Allah sebutkan dalam Quran, khalaqal azwaja kullaha. Allah jadikan mana setiap benda itu ada yang dia punya lawan-lawan. Masam, ada masam, maka lawan dia ada manis. Mana itu lawan dia tu yang dipanggil pasangannya. Mana kita kata perasaan marah, dia punya pasangan dia apa? Lawan dia ialah mana hati yang lembut, yang tidak marah. Tak ada orang hidup mana kalau dia marah je dalam dia, kalau asyik marah je habis jahanam dunia tuan. Mana sudah tentu ada orang yang lembut, ataupun maksudnya ada orang yang berhati yang tak cepat marah. Mana kalau kita kata Allah Subhanahu wa taala jadikan dalam dunia ni semua orang besar je, tak ada orang kecil, pun susah juga.
Jadi inilah yang Allah Subhanahu wa taala kata, mana semua yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dalam dunia ni, apa saja yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dalam dunia ni, semuanya ada dalam keadaan pasang-pasangan dia. Ya. Apatah lagi kalau kita kata pasangan-pasangan yang membawa kepada pembiakan makhluk. Pembiakan makhluk. Mana ada jantan, ada betina, ada perempuan, ada lelaki dan sebagainya. Baik. Jadi maupun menjadikan makhluknya berupa manusia, yang mana akan melahirkan kepadanya zuriat, anak lelaki, ada anak perempuan. Jadi semua itu Allah Subhanahu wa taala pernah sebutkan dalam surah An-Nahl. Dalam surah An-Nahl Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat lain, dalil yang lain Allah mengatakan wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah menjadikan apa yang tidak kamu ketahui. Ada benda yang masih lagi kita tak dapat tahu. Ada orang masih buat kajian dalam dunia ni tuan, selagi mana ada benda dalam dunia ni, mana tak putus kajian-kajian yang ada dalam dunia ni. Masih lagi orang buat kajian. Ya, masih lagi orang buat satu research untuk nak mengkaji alam yang telah Allah ciptakan khususnya untuk manusia. Baik itu tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala jadikan alam ni sebenarnya adalah sesuai untuk makhluk yang nama dia manusia. Walaupun jin Allah jadikan dia duduk dekat dalam bumi ni, tapi tak sesuai untuk dia. Kenapa? Yang boleh mentadbir bumi ni adalah yang dipanggil manusia. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala kata, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku nak jadikan Adam itu khalifah. Kenapa Allah jadikan Adam sedangkan jin awal lagi jadi? Dia lebih awal daripada kita. Kenapa? Mana dia tak sesuai. Proses kejadian pada jin tu tak sesuai untuk nak mentadbir bumi ni. Macam mana dia nak tadbir, dia tak nampak, kita pun tak nampak dia. Sebab itu Allah jadikan manusia mana supaya dapat mentadbir, dan mana di situ Allah jadikan manusia ini ada padanya akal. Allah jadikan manusia ini ada akal. Sebab itu kejadian-kejadian yang paling hebat yang ada di atas muka bumi ni adalah kejadian manusia. Allah berikan kepada kita dua unsur. Iaitu yang pertama, Allah jadikan unsur pada manusia ni ada akal. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala jadikan pada manusia ni ada unsur dia panggil nafsu. Antara akal dengan nafsu ni, mana kedua-duanya tadi mesti memainkan peranan yang penting. Mana Allah kata kalau kamu gunakan nafsu kamu semata-mata dalam dunia ini hanya mengikut kepada nafsu, Allah kata ulaika kal an'am bal hum adall. Jadilah kamu seperti binatang, bahkan lebih teruk daripada binatang. Tapi kalau kita jadikan akal kita itu lebih tinggi daripada nafsu kita, maka kita boleh jadi lebih tinggi martabat kita daripada para malaikat. Sebab itu mana kita duduk dalam dunia ni, orang yang pandai menggunakan nafsu dan juga dia punya akal dia, maka hidup dia akan memperoleh apa yang dia nak. Kita penting juga nafsu ni kan. Sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala menyatakan bahawa nafsu ni Allah Subhanahu wa taala jadikan dia dalam keadaan ada 7 bahagian. Ada 7 bahagian Allah Subhanahu wa taala jadikan. Iaitu yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, dalam konteks ibadah dalam konteks ibadah kata Imam Al-Ghazali, mana peranan nafsu tadi. Yang pertama ialah kita panggil dengan nafsu ammarah. Nafsu ammarah ni adalah nafsu yang paling bawah, yang paling jelek, yang paling kotor sekali. Orang yang hidup dalam dunia ni menggunakan nafsu ammarah dia, hidup dia macam binatang. Hidup dia seperti binatang. Yang kedua, mana dia panggil dengan nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini ialah peningkatan
iaitu antara nafsu orang yang dapat membawa kepada diri dia kebaikan, tapi masih belum cukup untuk nak buat kebaikan. Dia nak datang masjid, nak datang surau, dengar kuliah, tapi sebabkan nafsu amarah, dia kata, malah aku lagi apa kan. Kalau yang dok komen ni apa kuliah-kuliah ni mana banyak kau sedar. Itu amarah betul. Ada orang yang mana amarah dia yang mana dia punya nafsu lawamah dia nak mengajak diri dia, amarah dia kepada kebaikan, tapi masih lagi belum dapat menarik, belum dapat mengajak kepada kebaikan. Itu nafsu mana lawamah. Yang ketiga dia panggil nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah ni dia masih lagi dalam keadaan terombang-ambing lagi. Ya, belum lagi boleh dapat ajak kebaikan, tapi peratus untuk dia mengajak kepada kebaikan tu dah ada dah. Ya, mungkin makna 60%. Ya. Tu yang kadang-kadang mana sekejap buat, sekejap gedak buat baik, sekejap buat jahat. Baik pun nak, jahat pun nak. Ya. Dia ikut mood dia. Ikut mood. Dia nak datang, suka datang. Tak nak dah. Nak dengar dia dengar. Ya. Sebab itu ni tuan-tuan, yang banyak dalam diri kita ni tiga ni. Ya. Sama ada kita banyak pada amarah, lawamah ataupun mulhamah. Ya. Dan dia naik pada nafsu yang keempat. Dia panggil nafsu al-mutmainnah. Ya. Ini yang Allah sebut dalam Quran. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mana kalau tahap macam kita orang awam ni, kalau nak masuk syurga mesti ada nafsu mana ada padanya nafsu mutmainnah. Ya, nafsu yang membawa kepada ketenangan. Ya, mana nafsu mutmainnah ni dia nafsu yang dah bawa kepada kebaikan. Ya, mana kalau kita kata nafsu amarah masih lagi datang tapi bila dia datang mana dia dapat kontrol. Itu mana nafsu yang boleh membawa kepada kebaikan dalam hidup kita ni. Ya, mana senang kita nak solat, doa kita diterima. Ini sebab adanya nafsul mutmainnah. Ya. Kemudian yang keempat, yang kelima, iaitu nafsu radiyah. Radiyallahu anhum wa radu'an. Ya. Mana nafsu radiyah. Dan yang keenam, nafsu yang kemuncak, tapi belum sampai kemuncak, iaitu nafsul mardiyah. Nafsu yang disebut sebagai nafsu mardiyah. Ini mana orang dah sampai kepada dunia ni dah tak heran lagi dah. Ya, dunia dah tak heran. Dan yang terakhir, nafsu iaitu dipanggil nafsu kamilah. Ya, ada 7 yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Ya. Jadi sebab itu tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada akal, pada nafsu tadi supaya kita mengimbangi. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah mana waqina azabannar. Ya Allah, mana berikanlah aku kebaikan dekat dalam dunia ni dan juga kebaikan akhirat. Kita nak buat kebaikan dunia dan akhirat, mana kita kena imbangkan antara nafsu dan juga akal. Ya, mana kalau kita gunakan akal kita, bermakna pada ketika itu kita buang dunia, kita ambil akhirat. Tapi kalau kita mana nak dunia dan akhirat, mana kita jadikan kedua-duanya seimbang antara nafsu dan juga akal tadi. Tapi bukan kita menggunakan kepada nafsu yang amarah. Jadi kita lihat dalam ayat ni, di mana kesimpulannya Allah Subhanahu wa taala telah mensucikan subhanallazi khalaqal
Maha suci Allah. Allah yang menyebutkan tentang mana kesucian diri dia sendiri yang menjadikan setiapnya semuanya makhluk yang dicipta dalam keadaan sifat yang sempurna. Jadi Allah jadikan daripada apa yang ada itu, ada dia bantu, tolong, menolong. Mana antara sifat-sifat yang Allah jadikan kepada makhluk ini, mana dia saling bantu membantu tadi. Ya, kerana ada Allah jadikan perpasangan, dengan adanya berpasangan itu maka Allah ciptakan padanya pasangan-pasangan tersebut, maka dia ada tolong menolong, bantu membantu antara satu sama lain. Kita nak naik tempat yang tinggi, ada tangga pendek tak boleh jadi juga, mana kita kena cari tangga panjang baru boleh sampai di kemuncak dia, baru kita boleh sampai pada tempat yang kita hendak. Jadi mana kita memerlukan, ya, mana kita Allah Subhanahu wa taala menjadikan bukti betapa besarnya kekuasaan Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala suruh kita berfikir. Ya, mana suruh kita berfikir, dan akhirnya bila kita gunakan akal untuk berfikir, akhirnya kita jadi orang yang bersyukur terhadap nikmat yang telah dikurniakan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah nanti kita lihat lagi tentang bukti-bukti yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di dalam kehidupan manusia ini, dalam surah Yasin, yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita fikir. Wa ayatul lahum lain naslahu minhun nahar fa izahum muzlimun. Allah suruh kita fikir balik. Allah jadikan malam, adanya siang dengan ada matahari. Allahu akbar. Tuan-tuan, mana tidak ada sesuatu pun yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk ini yang ada padanya sia-sia, melainkan semua kita dapat manfaat daripada apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Insyaallah nanti kita sambung lagi pada ayat-ayat yang seterusnya. Jadi insyaallah mana untuk kuliah-kuliah kita seperti biasa, berjalan seperti biasa kan. Mana tak ada, kita akan penuhkan juga dengan kuliah-kuliah, dengan penceramah-penceramah yang kita jemput khas nanti insya-Allah. Mana mungkin ada yang seminggu 2 kali, mana sebulan 2 kali, ada yang sebulan sekali, ada yang setiap minggu dapat. Jadi insya-Allah saya cuba untuk untuk kontak kawan-kawan mana penceramah ataupun pendakwah-pendakwah yang ada dekat dalam negeri Melaka ni, untuk kita penuhkan majlis-majlis ilmu dekat dalam surah ini. Mudah-mudahan mana kita dapat manfaat, mudah-mudahan kita dapat lembutkan hati kita dengan mendengar nasihat-nasihat, dan mudah-mudahan kita berjaya kehidupan kita dunia dan akhirat. Wallahu alam. Al-Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه لنا وقرابات لنا في ديننا مالك أنثى وذكر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.